A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama ni saya ucapkan selamat datang ke siri yang keempat. Bagi 30 minit kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam siri ini kita akan bersama-sama membedah kitab Rahi Al-Makhtum. Itulah salah satu kitab penting dalam kita mempelajari sirah. Ada beberapa cadangan-cadangan kitab yang lain, namun saya merasakan antara kitab yang sangat membumi dan sangat bersesuaian untuk orang awam baca dalam nak menelusuri perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita mulakan sesi kita pada tengah hari ini, sebelum tu suara saya clear ataupun saya perlu pakai earphone. Tapi earphone saya tak berada dalam keadaan yang begitu baik lah. Boleh saya dapatkan beberapa respon jika ada yang bersama tengah hari ini. Kalau tiada tak apa. Okay, baik. Saya kira Allahumma salli ala Muhammad. Saya kira suara saya berada dalam keadaan yang baik. Jadi tanpa buang masa, kita buka sesi kita pada tengah hari ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Selamat datang saya ucapkan kepada rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini, pada tengah hari ini insya-Allah kita sudah memasuki hari kedua terakhir kita bersama dalam siri 30 minit kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam siri ini kita akan bersama-sama membedah kitab Rahi Al-Makhtum, salah satu kitab penting dalam kita nak menelusuri perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah bila disebut perkataan sirah, iaitulah sirah itu seperti yang saya pernah sebutkan sebelum ni, datang pada kalimah sayara, iaitulah jalan. Yang mana ini adalah antara kitab penting dalam kita nak menjejak kembali jalan yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya percaya bila mana kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada cara pandang yang berbeza-beza melihat Nabi. Terkadang kita melihat Nabi sebagai apa yang kita sebut sebagai seorang guru. Terkadang kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ketua negara. Terkadang kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai doktor cinta. Nabi ni romantis sebenarnya kan. Kadang-kadang kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah kan, sebagai kita sebut sebagai mentor kita dalam ilmu-ilmu parenting. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu, ia akan menentukan apa yang kita dapat. Kan? Kalau kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ini, maka kita akan dapatkan ini. Dan itu tidaklah salah. Perkara itu tidaklah saya katakan perkara itu salah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai uswah. Kan? Uswah ni maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi ni boleh jadikan inspirasi, boleh dijadikan contoh daripada segenap sudut. Kalau contohlah kan, saya bagi contoh, kalau kita nak jadikan Iron Man sebagai inspirasi kehidupan kita, tapi kita tahu Iron Man jadi habit buruk. Contohnya lah kan. Contoh kita nak jadikan siapa? Nak jadikan Hak sebagai kita punya inspirasi daripada kebijaksanaannya, daripada bagaimana dia kemampuan dia menganalisis. Tapi dia ada habit buruk. Habit buruk dia adalah dia tak boleh mengawal kemarahannya. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Nabi SAW, kita boleh contohi Nabi daripada segenap sudut. Nak cari inspirasi daripada bagaimana nak didik anak-anak murid, ada partnya. Nak jadikan Nabi SAW sebagai inspirasi ketika mana mendidik anak di rumah,
ada partner. Nak jadikan Nabi SAW sebagai inspirasi untuk memberikan, kita sebut sebagai nasihat-nasihat cinta, ada caranya. Semua perkara, apa yang kita perlukan, semuanya ada pada Nabi SAW. Maka kerana itulah, untuk kita dapatkan setiap perkara ini, maka first thing first, perkara yang kita buat adalah kita kena lihat balik perjalanan yang dilalui oleh Nabi SAW. Apa yang menyebabkan Nabi ini dapat jadi inspirasi pada segenap perkara ini. Macam kita lah kan, contoh macam tuan-tuan dan puan-puan ada seorang inspirasi. Tuan-tuan dan puan-puan kalau nak jadikan inspirasi dia, tuan-tuan dan puan-puan kena tengok biografi dia dulu. Kan contoh biografi Tun Mahathir dan seumpamanya. Maka bila kita dah tengok setiap segenap perjalanan kehidupannya, maka barulah kita boleh justify kenapa kita jadikan dia sebagai inspirasi kita. Baik, jadi pada tengah hari ini insya-Allah kita akan bersambung pada bahagian bermula pada bahagian Isra' dan Mi'raj sehinggalah kepada bahagian Madinah ofensif. Pada bahagian Madinah defensif. Yang mana fasa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya boleh ringkaskan secara mudahnya ada 8 bahagian kan. Kita dah go through hampir kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah go through hampir kepada 5 bahagian kan. Kita dah go through hampir 5 bahagian, iaitu fasa dakwah secara rahsia, fasa dakwah secara terbuka, kemudian fasa pembantaian, kemudian fasa boikot, fasa tahun kesedihan. Dah 5 dah. Sekarang ni kita akan masuk fasa Isra' Mi'raj dan kemudian hijrah. Kemudian fasa ke-7 Madinah defensif, dan kemudian fasa yang terakhir adalah Madinah ofensif. Madinah ofensif sampailah kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita nak masuk kepada bahagian yang ke-6, iaitu bahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebut sebagai ada satu peristiwa besar, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan kemudian lepas pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, barulah kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Para ulama yang mana dicatatkan juga dalam kitab Rahiq Al-Maktum Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Para ulama terutamanya Syekh Safiyur Rahman ketika dia mengeluarkan kita sebut sebagai banyaknya pandangan, ada lebih kurang, tak silap saya, ada lebih kurang 6 ke berapa ya, saya tengok balik, ada banyak sangat pandangan kan. Ada yang kata ada lebih kurang 6 ke 8. Ada ulama yang berpandangan, antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah taala berpandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj 5 tahun selepas daripada kenabian. Ada ulama sebagai contoh At-Tabari berpandangan Nabi melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditabalkan menjadi rasul. Kan? Ulama banyak berpandangan, tapi pandangan yang saya kira yang diambil oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dan inilah pandangan yang kita semua biasa berpegang dengannya, iaitu pandangan Nabi melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj di hujung-hujung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Di hujung-hujung. Maksudnya adalah after everything yang Nabi go through, kepayahan, kesakitan, kepedihan, akhirnya Allah SWT menghadiahkan kepada Nabi peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kenapa disebut sebagai hadiah? Kerana itulah kita perlu merenung ayat pertama daripada suratul Isra', di mana Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang mana maksudnya Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Asra ni adalah satu sifat berjalan pada waktu malam. Asra bi'abdihi laylam, yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Laylam minal masjidil haram, daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Yang mana Masjid Aqsa ni Allah SWT menyebut alladzi barakna haulah, yang mana dekat Masjidil Aqsa ni tempat yang di sekelilingnya adanya apa yang disebut sebagai keberkatan. Alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang mana kerana itu sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah SWT, kenapa sangat penting kita belajar sirah. Seperti apa yang saya pernah sebutkan awal-awal, sirah ni selain daripada ia merupakan perjalanan hidup Nabi SAW, sirah juga adalah perjalanan mentafsirkan Al-Quran. Kalau kita melihat, kalau kita renung dalam ayat pertama suratul Isra' ni, kalau kita betul-betul perhatikan, kita stop sekejap, kita akan dapati, kenapa ya Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat pertama daripada suratul Isra' dengan innahu huwas samiul basir. Sedangkan kalau melihat kepada keseluruhan konteks ayat pertama suratul Isra' ni, kita akan mendapati seolah-olah Allah sedang menceritakan, Allah sedang menggambarkan berkenaan kekuatan, Allah sedang menggambarkan kebesaran, Allah sedang menggambarkan kemegahan. Bukankah dalam fikiran kita lah kan, kalau nak fikir bersesuaian, nak fikir munasabah, bukankah lebih better ditutup dengan innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya Allah Maha Agung, Maha Perkasa kan, lagi Maha Bijaksana. Ialah bijaksana Allah memperjalankan, Allah memilih perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menutup dengan innahu huwas samiul basir? Kata ulama tafsir dan juga ulama sirah ketika mana mereka mengkaji ayat pertama daripada suratul Isra ni adalah nak menceritakan betapa linuriyahu min ayatina ini adalah sesuatu yang bersifat anugerah, sesuatu yang bersifat hadiah, yang mana linuriyahu min ayatina ni tidak diberikan kepada semua para anbiya, hanya diberikan kepada beberapa anbiya, antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tengok balik satu lupa lah ayat berapa, tapi ayatnya berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Yang mana maksudnya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan kami di langit dan di bumi, dan supaya menjadilah ia dari orang yang sepenuh-penuh yakin. Yang mana antara mereka yang diberikan Allah Subhanahu Taala dengan apa yang disebut sebagai anugerah, dengan hadiah yang cukup besar, antaranya Nabi Ibrahim AS. Kan itulah kita tadi, macam saya mulakan tadi, kita lihat siapa yang digandingkan dengan Nabi SAW dalam selawat. Kita baca sebelum kita selesai solat kan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah kan, sampai kepada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Siapa yang digandingkan dengan Nabi SAW? Itulah Nabi Ibrahim. Maksudnya adalah yang diberikan linuriyahu min ayatina selain daripada Nabi SAW adalah Nabi Ibrahim AS. Maka kita berbalik kepada persoalan, kenapa ya agaknya ditutup ayat pertama daripada suratul Isra dengan innahu huwas samiul basir. Tuan-tuan puan, sambil-sambil kita belajar sirah ni, kita juga boleh belajar juga apa yang disebut sebagai kita mempelajari Allahumma salli alaihi wasallam, kita belajar Al-Quran kan, kita belajar tafsir. Saya sebut apa tadi? Sirah adalah perjalanan kita sedang melihat perjalanan Nabi SAW tafsirkan Al-Quran. Iaitulah antara perkara yang sangat penting bila kita belajar sirah ataupun bila kita berinteraksi dengan Quran adalah kita kena ada sikap tadabbur. Kadang-kadang kita fikir tadabbur ni tadabbur Quran je kot. Tidak. Sebenarnya bagi segenap ilmu kita kena melakukan tadabbur. Kan? Sekarang ni saya sedang mengajak kita untuk melakukan tadabbur kepada ayat pertama suratul Isra. Yang mana kenapa kata para ulama tafsir dan ulama sirah, kenapa dia tutup dengan sedemikian? Allah nak bagi tahu bahawasanya apa kesedihan yang Nabi go through sebelum daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, semuanya Allah nampak, semuanya Allah dengar. Maka disebabkan Nabi memilih untuk bersabar, Nabi memilih untuk teguh, Nabi memilih untuk tabah, Allah memberikan kepada Nabi SAW apa yang disebut sebagai linuriyahu min ayatina. Iaitulah Allah memberikan kepada Nabi SAW, iaitulah hadiah Isra dan Mi'raj. Maka itulah kata para ulama, beberapa pandangan ulama tafsir dan juga ulama sirah menyebut tentang betapa signifikannya kita belajar sirah. Buat pencinta Al-Quran, kalaulah kita mencintai Al-Quran, kita perlu belajar sirah. Begitu. So itu beberapa perkara lah. Dan kemudian kita tahu bahawasanya daripada peristiwa tersebut Allah memperlihatkan kepada Nabi, Allah bukan sekadar memperlihatkan kepada Nabi apa yang berlaku di langit. Kan Nabi dapat melihat syurga, Nabi dapat melihat apa yang berlaku di neraka, Nabi dapat berjumpa dengan para anbiya di langit. Tetapi sebelum daripada itu Nabi sudah pun bertemu dengan para anbiya di bumi Al-Aqsa. Yang mana persoalan yang mungkin kita tertanya-tanya kan, kenapa Nabi perlu bertemu dengan para anbiya dekat bumi, sedangkan dekat langit Nabi berjumpa juga dengan para anbiya. Kan? Dekat langit pertama Nabi jumpa ni, dekat langit kedua Nabi jumpa ni, dekat langit ketiga Nabi jumpa ni, dekat langit keempat dan seumpamanya kan. Kenapa perlu jumpa lagi dekat bumi Al-Aqsa? Ini ada beberapa pandangan ulama sirah. Yang pertama, macam lama kan dekat Isra Mi'raj ni, tapi saya rasa ini sangat penting. Itu yang pertama, kenapa Nabi perlu bertemu dengan para anbiya dekat bumi Al-Aqsa. Itu yang pertama, supaya Nabi SAW memahami betapa pentingnya bumi Al-Aqsa kepada umat Islam. Kan? Betapa pentingnya bumi Al-Aqsa kepada umat Islam. Inilah tempat yang seharusnya menjadi matlamat perjuangan kita. Iaitulah matlamat perjuangan kita adalah untuk membebaskan Al-Aqsa selepas daripada dibebaskannya bumi Masjidil Haram. Begitu. Itu secara mudahnya lah kan. Dan kemudian kenapa Nabi SAW jadi imam di Masjidil Aqsa, mengimamkan sembahyang para anbiya. Dan bukan sekadar mengimamkan, Nabi sempat bersembang-sembang. Yang mana kata para ulama sirah, kenapa perkara itu diperlukan? Kerana kita dalam kehidupan kita kadang bila kita sedih, contoh macam kita hadapi satu keadaan yang berat dalam kehidupan kita tak boleh sesuka hati cerita kepada sesiapa. Kan? Sebab tu guru saya sentiasa ingatkan, dan ibu saya pun sentiasa ingatkan, kita bila kita ada masalah, tapis siapa kita mahu bercerita, tapis siapa kita mahu luahkan perasaan kita. Sebab tak semua orang faham apa yang kita go through. Itu satu. Dan yang kedua, tidak semua orang menghormati apa yang kita rasa.
Maka pertemuan Nabi SAW dengan para anbiya, satu, kerana mereka akan menghormati apa yang Nabi rasa. Yang kedua, kerana mereka dah go through apa yang Nabi rasa. Apa yang Nabi rasa, diorang semua dah go through dah. Macam kita lah kan, contoh macam baru dapat keputusan sebagai contoh SPM. Contoh macam saya dapat keputusan tak baik, lepas tu saya jumpa kawan saya dapat result gempak. Saya pun cerita dengan dia, aku dapat result tak bagus lah. Agak-agak apa respon dia? Respon dia pastinya tidak yang kita harapkan, sebab dia seolah-olah tak memahami apa yang kita go through. Tapi cuba saya yang dapat result tak bagus, saya jumpa dengan orang yang dapat result tak bagus juga, dia akan rasa lega, dia akan rasa somehow okay, dia faham aku sekurang-kurangnya. Jadi begitulah. Sebab tu kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bersabar, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyebutkan sabar ini dalam bentuk mufrad. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sabar ni perlu dilakukan dalam bentuk kumpulan jemaah. Sebab apa? Sebab nak sabar ni seorang-seorang susah. Sabar ni kita perlukan team, kita perlukan kelompok, kita perlukan apa yang disebut sebagai circle. Maka kita akan dapat bantuan, kita akan dapat kekuatan untuk membina kesabaran. Maka itulah beberapa perkara yang kita belajar daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Kemudian kita pergi kepada peristiwa selanjutnya, iaitulah selepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebenarnya semasa peristiwa Isra' Mi'raj itu, lepas pada peristiwa Isra' Mi'raj itu, saya kira saya lebih cenderung mengambil pendapat peristiwa ini berlaku pada tahun ke-11, pada tahun ke-11 kenabian. Maka selepas daripada itu, maka Nabi dapat kekuatan, Nabi dapat inspirasi untuk giat kembali melakukan dakwah. Di mana kemudiannya berlaku apa yang disebut sebagai dakwah musim haji. Masa dakwah musim haji inilah ramai delegasi daripada luar kota Mekah datang, orang-orang Arab. Maka pada ketika itu Nabi ambil kesempatan. Nabi ambil kesempatan untuk apa? Nabi ambil kesempatan untuk berdakwah. Dan kesan daripada itu, akhirnya berlakulah apa yang disebut sebagai perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah yang pertama yang terdiri daripada 12 orang penduduk Yathrib. Dan pada ketika itu, mereka semua berbaiat akan bersama-sama dengan Nabi SAW. Kemudian pada tahun selanjutnya, apa yang berlaku? Pada tahun selanjutnya datang 70 orang.